أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada episod yang amat istimewa pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini Quran Time versi dalam tadarus ataupun khatam perdana ya tahun 2021 di TV Al Hijrah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang saya ucapkan selamat menyambut masih lagi Ramadan Ustaz ya. Belum raya lagi pada hari ini. Kita berada pada majlis khatam perdana daripada jam 7 pagi sehingga 7 malam, dan kita masih lagi di My Quran Time untuk meneruskan pelajaran kita melihat kepada apakah isi kandungan daripada juz yang terakhir daripada Al-Quran, iaitu surah An-Naba dan juga surah yang seterusnya sehingga surah An-Nas, untuk sama-sama kita fahami, kita hargai pada hujung Ramadan ini. Kita berada pada 27 Ramadan dan insya-Allah harapnya 28, 29, 30 ini kita ulang balik semula apa yang telah kita baca, persediaan sebelum kita menyambut ataupun menyambung kepada My Quran Time pada 2 Syawal nanti untuk halaman juz yang ke-11. Pada hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Tirmizi, kita memulakan dengan surah Al-Fatihah dulu Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita mulakan My Quran Time kita pada hari ini, baca faham amal. Dan tuan-tuan yang berada di rumah, kita ingin sama-sama melihat kepada bagaimana isi kandungan bagi juz yang terakhir. Kita akan ulang balik semula pada petang nanti, pada hujung ya, apabila kita khatam Quran ini, kita nak melihat apakah
intisari daripada surah-surah yang ada ini cara ringkas pada hari ini, dan sudah tentunya kita ada 37 surah bermula daripada surah An-Naba. Saya jemput tuan-tuan untuk kongsikan di Facebook sekarang ini bersama dengan rakan-rakan, ya, beritahu My Quran Time masih lagi ada, ya, masih lagi ada dalam khatam perdana ini. Cuma kita nak melihat kepada juz yang ke-30, apakah maksudnya, apakah kaitan antara satu surah kepada satu surah yang lain. Moga-moga kita memahami bahawa modul untuk membina seorang manusia An-Nas, ya, sebenarnya ada di dalam surah ataupun daripada juz yang pertama, iaitu dari Fatihah sehinggalah kepada surah yang terakhir. Bukan mudah untuk membina seorang manusia, ya, tetapi Allah bekalkan silibus pendidikan, ya, daripada awal lagi, iaitu surah Al-Fatihah membuka potensi kita, kemudian surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan seterusnya. Dan insya-Allah pada hari esok kita akan melihat 70 surah tersebut secara sekaligus, dan kemudian diikuti pada hari Selasa nanti insya-Allah dengan 44 surah. Jadi pada hari ini kita lihat juz amma, ya, mengapa dinamakan juz amma? Kerana bermula dengan amma yatasaalun dalam surah An-Naba yang membawa maksud surah berita besar. Ini bukan berita-berita kecil tapi berita besar yang perlu kita fahami. Kita nak baca dahulu daripada ayat nombor 1 sehingga ayat yang ke-11 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Hari ini kita cukup bertuah sebenarnya. Kita berada pada 27 Ramadan. Hari ini nampak cuaca cantik Ustaz. Cuaca cantik, masya-Allah. Cantik, apa nama ni, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan menjadi sentiasa menjadi khabar gembira bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersama dalam hari ini juga program tadarus khatam perdana TV Al-Hijrah. Maka semuanya kerana Al-Quran, channel 114 surah, dan hari ini kita nak fokus balik pada My Quran Time. Kita surah yang pertama bagi juzuk yang terakhir, juzuk yang 30 ayat 1 dan 11. Kita baca terlebih dahulu dengan Tarannum Murattal Nahawan. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Azim ini adalah surah yang ke-78, bercerita tentang berita yang besar, ya, yang diterlingkahkan, yang di berbeza pendapat, ya, allazi hum fihi mukhtalifun pada ayat yang ketiga. Tetapi Allah kata mereka akan mengetahui, dan apakah tanda tentang berlakunya hari pembalasan yang besar itu. Buktinya itu ada pada kekuasaan Allah menjadikan gunung ataupun menjadikan bumi ini sebagai hamparan, ya, sebagai hamparan pada ayat yang ke-6. Wal jibala autada, iaitu gunung ini sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu semua berpasang-pasangan, menjadikan kamu boleh ada tidur sebagai tempat rehat, ya. Semua bukti-bukti ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kita tidur itu tuan-tuan, sebenarnya kita rehat sementara, tapi sebenarnya nanti kita akan dibawa kepada rehat
selama-lamanya kalau kita sudah bersedia dengan hari yang besar tersebut. Tetapi kalau tidak, bila berehat di dalam, berada di dalam kubur itu akan disiksa bagi orang-orang yang memandang ringan kepada naba, kepada berita gembira. Dan Allah memberikan dua pilihan pada orang yang litaghin, kepada orang yang melampau batas pada ayat 22. Tetapi bagi orang yang bertakwa, Allah beritahu kepada kita pada ayat 31, ya, di mana hadaiqa wa a'naba, mereka diberi taman bunga, kebun-kebun buah anggur, wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wan wala kidzaba, pada ayat yang ke-35. Jadi ini adalah surah yang ke-78, diikuti dengan surah 79. Bila tuan-tuan membaca wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta, sebenarnya ia menceritakan para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras pada ayat pertama, tapi ada juga yang dicabut dengan lembut. Yang kita harapkan kitalah bila dicabut nyawa nanti dengan lembut, walaupun lembut masih lagi ada kesakitan, nak menceritakan bahawa malaikat ini membuat tugas dengan efisien, ya, amat berkesan. Dan atas dasar itu, kalau ada yang mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan take care, ya, akan jaga perkara tersebut, akan uruskan. Tetapi kalau kita baca al-Quran, beramal dengan perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beritahu bahawa malaikat juga yang akan mencabut nyawa, ya, dengan lembut, dan akhirnya kita diizinkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara isi daripada surah An-Nazi'at, diikuti dengan surah Abasa, surah yang ke-80, surah masa muka. Ya, maksudnya ialah penerangan kepada Nabi, jangan masa muka, walaupun kepada OKU, kepada yang cacat penglihatan Abdullah bin Umi Maktum, untuk kita juga mengambil pelajaran, jangan kita memandang rendah pada sesiapa. Ya, Nabi ditegur, ya, sehingga ditegur daripada langit ini sebagai panduan kepada kita menghargai semua orang dalam kehidupan, walaupun kita tahu bahawa kadang-kadang macam Nabi sebenarnya sedang memberi dakwah kepada pemuka Mekah pada waktu itu, tetapi ia tetap juga perlu memberi perhatian kepada orang yang ingin wama yudrika la'allahu yazakka atau yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, kepada orang-orang yang ingin membersihkan diri, yang ingin ambil peringatan, walaupun mungkin orang itu bukan golongan elit dalam kehidupan kita seharian, bukan orang yang ternama, bukan selebriti, bukan orang penting, tetapi kerana dia inginkan tazkirah, peringatan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diikuti pada halaman 586 surah At-Takwir, surah digulungkan. Apa yang digulungkan? Apabila matahari digulungkan. Ini adalah babak-babak tentang hari pembalasan. Allah menyatakan tentang bagaimana ia berlaku. Surah juz yang ke-30 ini, Ustaz, ya, kalau kita perasan sebenarnya banyak cerita pasal hari kiamat. Betul. Ya, untuk menguatkan keimanan kita pasal perkara ini tak berlaku lagi. Jadi bila tak berlaku lagi, kena cerita lebih sikit, ya, berbanding dengan benda yang dah berlaku. Kalau contohnya kuih raya, ya, kuih raya tak payah cerita, memang ada sekitar kita, tak payah masuk dalam Quran, ataupun kita pun tak payah banyak sangat cerita, terutama kalau lagu raya, Ustaz, ya. Lagu raya memang dah tahu raya tu, jadi kita tak payahlah sangat banyak sangat lagu sedih-sedih, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal sedih punya pasal tu ada yang sampai sanggup nak rentas negeri juga, ya. Nak redah juga, nak cuba, ya. Mana tahu lepas ke apa sebagainya. Tetapi kita yakin bahawa yang lebih penting ialah kita meraihkan apa yang ada, tuan-tuan sekalian, ya. Malah kami ucapkan tahniah kepada semua yang sudah pun ada tadi yang kata pagi tadi dah khatam Quran, Ustaz. Dia dah satu juzuk dan sudah pun memahami surah At-Takwir secara ringkas. Kita pergi kepada surah Al-Infitar, surah yang bercakap tentang apabila langit terbelah, ya. Pasal sebenarnya tidak ada futur kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk. Surah pertama juz yang ke-29, Allah kata cuba cek langit, tak ada futur, tidak ada terbelah. Tetapi bila sudah terbelah sahaja, maka itu tandanya kita sudah berada di peringkat akhir kehidupan. Maka apakah yang diingatkan dalam ayat yang ataupun surah ke-82 ini? Allah kata wama adraka ma yaumuddin pada ayat yang 17, ya. Apakah yaumuddin yang kita baca biasa, maliki yaumiddin, thumma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi Allah tanya pada ayat yang ke-18 muka surat 587, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, iaitu ia adalah hari ketika tiada siapa mampu menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dah mak ayah tak boleh tolong ada anak je, ya, anak nak tolong mak ayah tak boleh dah. Nak tolong bila tuan-tuan? Sekarang. Ya, mak ayah ajak anak baca Quran, khatam Quran ada sampai pukul 7 hari ini my Quran time, dan kemudian ajak untuk solat, ajak untuk puasa, dan anak pun boleh doakan kepada ibu ayah sekarang, ya, masa kita hidup. Bila dah sampai sana tak boleh lagi dah nak menambah amal, nak tolong tarik daripada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Jadi ini adalah surah yang ke-82, surah 83. Kita nak baca sikit. Ini surah peringatan ekonomi kepada tuan-tuan yang mungkin bekerja di kawasan pantai timur ataupun mungkin yang buat bisnes. Peringatan daripada Allah kerana ini adalah satu tanda bahawa kita ini betul-betul ingin menuju akhirat Allah. Ayat 1 sehingga ayat yang ke-5 bersama Ustaz Tirmizi. Surah Al-Mutaffifin. Okey, kita pindah masuk rentas surah maksudnya. Surah Al-Mutaffifin tentang ekonomi. Kita sebagai orang muslim mestilah kena menjaga kita punya pantang larang ataupun dia punya ada akhlak dalam kita melakukan urus niaga. Al-Quran turut membicarakan kerana ia berkaitan dengan rezeki kita dan akhirat kita bagaimana. 1 hingga 5 surah Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim. Surahul Azim. Surah Al-Azim, itulah ayat daripada surah ke-83, surah Mutaffifin, ya, golongan yang curang ataupun khianat dalam urusan ekonomi. Wailul lil mutaffifin, Allah menyatakan celakalah bagi orang yang curang dalam menyukat dan menimbang. Apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta dicukupkan. Apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidakkah mereka itu tahu bahawa sesungguhnya mereka akan dihidupkan semula pada suatu hari yang besar, yaumin azim. Ini adalah peringatan kepada kita semua tuan-tuan, ya. Bila kita berjual beli, kita berbeli, ya, beli kita nak cukup, tapi bila kita berjual, kita mungkin ada kadang-kadang sebahagian businessman yang dia nak kurangkan, apatah lagi dia nak cover balik, ya, kepada kerugiannya yang lepas, jadi dia kurangkan sana sini kualitinya. Maka perkara ini diingatkan oleh Allah bahawa kalau katakan nak untung di sini, kemungkinan rugi sampai di sana, ya. Tetapi kalau kita amat sensitif perkara tersebut, malah lebih daripada itu, kalau contohnya yang bekerja makan gaji, maksudnya kita minta gaji penuh, kurang sikit bos potong sikit pun kita dah marah. Tetapi bab yang dia tak buat kerja, ya, dia tidak pula dia menunaikan perkara tersebut, ini Allah nyatakan wailul lil mutaffifin, ya, celakalah ataupun malanglah bagi orang-orang yang curang dalam transaksi bisnes ataupun hubungan ekonomi sesama manusia. Inilah surahnya, surah yang di dalamnya ada perkataan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka mentertawakan nabi, tetapi di akhirat nanti mereka akan diketawakan. Disebabnya bercakap tentang yadhakun pada ayat yang ke-34, ya, Allah menyatakan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, iaitu maka pada hari ini orang-orang yang beriman pula yang akan mentertawakan orang kafir. Sebabnya dalam dunia ini tuan-tuan, kalau boleh orang buat silap kita jangan ketawakan.
ya, pasal mentertawakan orang lain, terutama kalau kita mentertawakan perkara kebaikan terutamanya, ya, ia menyebabkan apa, khuatir kita ditertawakan balik oleh orang yang kita ketawakan tadi, orang beriman, ya. Jadi kalau ada orang sedang membuat perubahan ataupun yang suka gelak ni ustaz, ialah di kalangan orang bisnes. Pasal dia kata, tengok aku dah buat dah strategi, tengok dia beli tapi dia, yang penting kita dah dapat untung, kan. Kita dah charge makcik ini 2 tahun kontrak, kita tak deliver pun tak apa, yang penting kita dah dapat duit. Dia akan gelak, tetapi bersedia nanti akan digelakkan oleh makcik yang kena tipu di hujung kampung, kerana dia ketika sign itu dia tak tahu pun bahawa yang fine print yang kecil itu sebenarnya adalah juga sebahagian daripada perjanjian yang dia tak faham, ya. Yang dia tak faham, dia sign saja kerana dia nak ambil telefon, dia nak ambil servis-servis yang ada dalam bisnes yang kita tawarkan. Ini peringatan pada surah yang ke-83, surah Al-Insyiqaq. Kita teruskan surah 84. Allah menyatakan idzas samaa'un syaqqat, apabila langit itu syaqqat, iaitu terbelah, wa adzinat li rabbiha wa haqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh apabila wa idzal ardu muddat, apabila bumi itu diratakan. Sekali lagi, ini adalah surah bercakap tentang hari pembalasan yang berlaku. Babak-babak daripada hari akhir itu panjang. Hari akhirat itu ada di mana hari di mana tanda-tanda akhir zaman berlaku, kemudian hancur bumi, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisap. Semua babak-babak itu banyak disentuh pada juz yang ke-30 agar kita jelas tentang persediaan untuk menghadapi saat tersebut. Surah Al-Buruj, surah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah bersumpah dengan lebih langit yang mempunyai gugusan bintang. Ya, kalau kita perasan banyak surah juz amma ni ustaz adalah surah makkiyah. Ya, surah turun di Mekah dan banyak cakap dia ambil alam, ya, tentang langit, bumi, tentang gunung. Kerana pada waktu turunnya surah ini, memang mereka orang-orang Arab itu dia tengok gunung, tengok langit ini dia nampak macam biasa je. Tapi bila datang surah ini, Allah suruh perhatikan lebih daripada itu. Maksudnya kalau katakan langit ini ada, langit pertama, sebenarnya bukan sekadar as-sama, tetapi ada samawat, ya. Tapi Allah suruh tengok dahulu, demi langit zatil buruj yang mempunyai gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bila Allah bersumpah dengan perkataan wow wow wow, kemudian bila tidak ada wow, tuan-tuan sekalian, ya, itu maksudnya Allah sedang membawakan topik tersebut. Contohnya pada surah Al-Buruj ini, ayat keempat tidak ada perkataan wow. Maksudnya ini topik yang Allah sedang highlight kepada kita, qutila ashabul ukhdud, iaitu binasalah orang yang membuat parit, iaitu para pembesar Najran di Yaman yang menyeksa kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Pedoman kepada kita, kepada musuh-musuh, kalau katakan ada yang cuba untuk menghancurkan umat yang beriman seperti sekarang di Uga dan sebagainya ustaz, ya, sebenarnya ialah Allah akan lindungi mereka. Sama ada mereka syahid, ya, ataupun mereka akan jadi masyhud, ya, yang akan menyaksikan kemenangan Islam. Pasal kita dah belajar daripada juz 1 sampai juz 10, kalau umat bukan Islam dia menyerang Islam, ya, menyerang umat Islam sampai bunuh, sampai perang, bersedialah mereka akan diazab oleh Allah di tangan umat Islam. Itu rahsia yang mungkin sebahagiannya tahu, sebahagiannya tak tahu. Jangan serang umat Islam. Itu dia punya point dia. Serang umat Islam itu tandanya bersedia Allah akan memberi bantuan kepada umat Islam yang committed kepada perjuangan. Kalau Allah lindungi alam ini dengan buruj, dengan bintang, maka Allah juga akan melindungi kepada orang-orang yang beriman. Allah bawa dalam ayat yang ke-11, iaitu innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Orang beriman itu akan mendapat kejayaan yang amat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita teruskan dengan surah At-Tariq. Ya, surah At-Tariq, Allah bersumpah dengan langit dan yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Bintang yang bersinar tajam menembusi. Ada yang kata meteor, Ustaz. Ada yang kata asteroid, adalah beberapa istilah tersebut. Tapi ini bagi orang-orang Arab, dia amat sensitif dengan perkara-perkara tersebut. Mereka menghargai alam, dan kalau boleh tuan-tuan cikgu-cikgu yang mengajar sains, surah-surah ini kita kena ambil, buka balik semula, ajar dalam kelas sains mengenal kepada planet, astronomi dan sebagainya. Lihat balik bagaimana Allah mengaitkan daripada alam
pergi kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ini pelajar bila belajar dia akan ingat, oh, buruj ataupun tarik, semua itu dikaitkan dengan kehidupannya, bukan terpisah daripada kehidupan. Kita nak baca ayat 1 hingga ayat yang ke 7 daripada, ataupun kita nak baca ayat yang ke-7 daripada surah Al-A'la, surah yang ke-87. Surah ini biasa kita baca Ustaz pada solat witir biasanya. Betul. Kan. Okey, jadi tuan-tuan mungkin dah faham apa isinya, tapi kita nak tengok sekali lagi agar ketika kita khatam Quran pada bila-bila masa, kalau baca surah ini kita dah tahu dah, ataupun witir malam nanti kita tahu surah ini apa isi ringkasnya bersama Ustaz Tirmizi. Okey, kita terus merentas ataupun pindah pada surah seterusnya, surah Al-A'la ayat 1 hingga ayat 1 7. hingga 7. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini adalah daripada surah Al-A'la, surah ke-87 untuk kita bertasbih. Dalam surah dalam Al-Quran ada 7 surah musabbihat Ustaz. Ya, surah yang bermula kalau surah 17 surah Al-Isra, kemudian surah daripada surah Al-Hadid, surah Jumaah yang ada yusabbihu ataupun sabbaha. Di sini sabbihisma rabbikal a'la. Formula kemenangan umat Islam ada pada 7 surah ini kalau kita selalu beramal dengannya, ya, membaca, memahami dan mengamalkan. Ya, amal tu bukan sekadar baca tapi amal isi daripadanya. Dan dalam ayat ini sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, ya, kita cakap subhanallah, yang menciptakan, yang menyempurnakan, yang memberikan hidayah kepada kita. Maka kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala ini kerana apabila kita dah nampak kehebatan Allah, Allah berikan lagi kepada kita Quran Ustaz, ya, peringatan demi peringatan untuk kita ingatkan kepada orang lain. Bukan sekadar untuk diri kita saja, ingatkan pada orang lain, maka insya-Allah kita menjejak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra, akan dimudahkan urusan kita ke mana? Ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau di hujung surah ini suhufi Ibrahim wa Musa sebenarnya mengingatkan pada kita bahawa kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita juga ikut Nabi Musa, mengikut Nabi Ibrahim. Ini adalah satu perjuangan mata rantai yang perlu kita teruskan. Itu sebabnya pada hari ini kita alhamdulillah kita bersyukur tuan-tuan bersama dalam My Quran Time pada hari ini, dan kita bukan sekadar kita berdua Ustaz. Yeah. Kita ada rakan-rakan kita di online yang di Zoom. Di Zoom. Cuba kita perhatikan sikit, ada tak kawan-kawan kita? Okey, ada. Itu ada beberapa orang yang berada yang mengikuti kita bersama, ya. Cuma hari ini tak adalah saya nak tanya apa tadabbur ayat surah Al-Ghasyiyah, ya, tapi saya ucapkan apa khabar semua, ya. Lambaikan kalau dengar dengan jelas, ya. Lambai, buat tanda best. Okey, alhamdulillah. Ini semua yang mengikuti khatam Quran pada hari ini, paling kurang pun juz yang ke-30 lapisan masyarakat, ada pelbagai lapisan. Anak remaja semua ada. Ya, yang tak keluar gambar tu nanti boleh keluarkan gambar, tak apa. Okey, mungkin segan malu, tapi kita ucapkan terima kasih terus bersama dalam program My Quran Time. Beritahu kawan, share, ya. Pasal itu tanda kita ini sedang ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Musa, Nabi Ibrahim dalam surah Al-A'la.
Bila kita baca dalam surah dalam witir itu, harapnya kita akan ingat bahawa saya sembahyang ini mendapat kekuatan untuk saya terus menyampaikan juga kepada orang lain bahawa apa yang saya amalkan sekarang ini bukan terputus hanya pada Nabi Muhammad, ya, sampai Nabi Muhammad, tapi dia berkait dengan zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Surah Al-Ghasyiyah kita ingin teruskan, surah yang bercakap tentang dua kumpulan. Satu kumpulan yang dinamakan sebagai wujuhun yauma idzin khasyiah, di akhirat nanti mukanya sugul, ataupun khasyiah itu maksudnya rasa macam kontang, ya. Khasyiah ni dikatakan khusyuk ustaz, ya. Bila kita solat kita rasa bahawa saya ni tak ada apa-apa. Allah. Di dunia kalau ada buat begitu, insya-Allah di akhirat nanti muka kita jadi apa yang dinamakan sebagai di mana dia punya ayat dia, iaitu ayat 8. Ya, wujuhun yauma idzin na'imah. Ada dua kumpulan, ya. Satu muka dia berseri-seri, satu lagi mukanya sugul. Mengapa sugul? Mengapa dia rasa dia tunduk hina? Kerana mereka bekerja keras, berpenat lelah di dunia ini, tapi mereka akan memasuki api yang sangat panas. Ya, dia duduk dalam dunia ini juga, dia kena COVID-19 juga, zaman PKP juga, tetapi ada satu kumpulan khasyiah, ada satu lagi kumpulan na'imah pada wajah mereka. Dan Allah beritahu kalau di dalam neraka itu la yusminu wala yu'ni min ju', dia tidak kenyang, ya, istilah yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar sahaja, ya. Makan dia bukan makin gemuk, ya, tak berkhasiat. Semuanya itu adalah balasan kerana apa? Kerana orang-orang ini tidak khusyuk di atas muka bumi ini. Tetapi kalau orang yang khasyi'un, ya, di atas muka bumi ini, Allah kata dia akan mendapat lisa'iha radiyah pada ayat nombor 9, iaitu berasa gembira kerana usahanya. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Pasal kat dunia dia cuba jaga daripada cakap perkara yang tak berguna, dia tak nak cakap, dia cakap benda yang baik-baik saja. Maka di sana dia dapat perkara yang sama, tidak dengar perkara yang la'un, yang sia-sia. Surah ini nanti ustaz biasanya dekat solat Aidilfitri biasanya baca. Tak tahulah tuan-tuan dapat sembahyang di masjid ataupun tidak, imam baca ke tidak, tapi kalau boleh kita nak jadi wajah macam mana tuan-tuan hari raya nanti, jangan sedih-sedih. Walaupun tak boleh rentas negeri. Betul. Ya, mungkin sebahagiannya dah dapat ataupun dapat balik kampung, jangan pula beritahu pada kawan lain pula, kan, letak dekat Instagram ke apa ke, lebih-lebih khawatir nanti ada wajah kawan lain yang sugul pula pada hari raya nanti, ya. Yang penting kita nak dapat merentas sampai ke mana ustaz? Sampai ke syurga. Yang itu confirm kalau kita semua ikut SOP yang ada daripada Allah SWT, kita akan dapat wujuhun yauma idzin na'imah, ya. Dan kalau kita rasa macam betul ke ada hari tersebut, sebenarnya Allah suruh kita perhatikan kepada unta, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kerana semua itu adalah kuasa Allah. Allah boleh juga memberi benda yang sama ataupun lebih hebat daripada kekuasaan apa yang kita perhati di atas muka bumi ini. Baik. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89, ya, surah yang berkaitan dengan waktu fajar. Allah bersumpah untuk mengingatkan satu perkara, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, iaitu demikianlah sumpah bagi orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadzatil ibad. Allah suruh kita ingat kepada kaum Ad, kepada Firaun, bahawa mereka ini adalah orang yang diberikan azab, ya. Macam mana mereka dapat azab? Pasal mereka ini, pada ayat 15 Allah cakap, apabila manusia itu diberikan ibtila, diberikan ujian dengan kebaikan, maka dia kata Allah muliakan saya. Maksudnya bila dia kata dia banyak duit, dia banyak kereta, dia banyak pangkat, dia kata Allah muliakan saya. Bila duit tak banyak dalam wallet, dalam akaun, ya, dia punya bisnes tak jadi, dia kata apa? Oh, Allah ni ahanan. Sebenarnya itu bukan mesej yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Macam contoh COVID misalnya, ada yang kata oh dia tu sakit, itu Allah tak suka dia. Bukan, jangan cakap begitu. Sebenarnya Allah kata yang memuliakan kita ataupun menghinakan kita kalau kita muliakan anak yatim, ayat 17, ataupun kita beri makan orang miskin, ayat 18. Itu yang akan memuliakan kita. Bukan kerana duit banyak, duit sikit, ataupun sakit tak sakit, itu bukan tanda kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mulia itu kerana amal takwa kita. Ini konsisten dengan surah 49, surah Al-Hujurat. Surah Al-Balad ada 5 formula untuk membina sebuah negara.
ya. Membina sebuah negara ada 5, iaitu apabila kita membebaskan samba sahaya pada ayat 11, ayat 12 kita ataupun ayat 13, ayat 14 beri makan, ya, ayat 15 jaga anak yatim, ayat 16 membantu orang miskin, dan kemudian kita menasihati dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ini pendoman untuk kita agar pada waktu tak boleh balik kampung ni Ustaz ya. Kalau boleh kita jangan banyak sangat marah-marah dekat Facebook tersebut ya tuan-tuan. Kita kalau nak nasihat dengan kasih sayang agar kita jadi orang yang membina negara. Pasal kalau kita marah-marah pun yang rosaknya adalah negara ataupun keluarga ataupun diri kita sendiri. Ini formula daripada surah yang ke-90. Surah 91 Ustaz, boleh kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ataupun ayat ke-8. Baik, surah ke-1 surah Asy-Syams. Ya, surah Asy-Syams. Ya, kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-8. 8 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sadaqallahu azim. Surah Al-Nazim ini adalah surah yang ke-91, surah Asy-Syams. Allah bersumpah dengan 11 perkara. 11 maksudnya 10 sampai 1, 11 ya. 11 perkara Allah bersumpah untuk membawakan satu topik yang amat besar, iaitu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah membekalkan kepada kita ilham untuk fujur dan juga takwa. Fujur ini maksudnya perkara-perkara yang keji ataupun yang jahat, dan satu lagi takwa ya. Allah bekalkan dua, semuanya sebenarnya setiap manusia ada dua perkara ini, tetapi yang berjaya bila dia qad aflaha man zakkaha, bila dia bersihkan, dia jaga dan dia beri fokus kepada takwa, maka dialah yang berjaya. Tetapi kalau siapa yang kotorkan, maka inilah orang yang tidak berjaya. Dia maksudnya bila dia ada rasa nak dengki, dia layan kedengkian dia. Tetapi kalau kita rasa ada nak dengki, tetapi kita kata astagfirullahalazim, Allah yang sama boleh bagi perkara yang sama pada saya doakan orang yang saya rasa nak dengki itu untuk dia dapat lebih daripada apa yang ada. Sebenarnya doa kawan pada ketika kita tak nampak, sebenarnya doa itu juga akan diberikan kepada kita. Masya-Allah ya. Jadi ini adalah surah Asy-Syams, surah membersihkan diri. Surah Al-Lail, salah satu poinnya ialah apabila kita ada tengok perkara kebaikan tuan-tuan, kita buat apa? Ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna. Kita benarkan ustaz ya. Maksudnya kalau kita kata program tu baik, kita kata baik. Ya, kita recommend orang lain, kau join lah program khatam perdana contohnya kan. Ikutlah My Quran Time. Sebenarnya bila tuan-tuan buat begitu, Allah kata apa? Fasanu yassiruhu lil yusra pada ayat yang ke-7. Allah mudahkan urusannya ke syurga. Tetapi kalau orang yang wakadzaba bil husna, alah My Quran Time tu kan, apalah dia khatam perdana, bukannya habis pun khatam. Kalau kita cakap begitu, sebenarnya orang itu fasanu yassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan urusannya untuk pergi ke mana tuan-tuan? Usra, tempat yang penuh dengan kesusahan, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Ya, itu surah Al-Lail. Dan surah Ad-Duha adalah surah untuk memujuk Nabi, memujuk kita. Kalau kita rasakan bahawa kita ada cabaran yang banyak, Allah kata mawadda'aka rabbuka wama qala. Ayat yang ketiga. Allah tidak pernah tinggalkan kita, Allah tidak pernah benci kita dengan COVID-19 ini. Kita yakin, dan Allah membawakan bukti-bukti bahawa Allah tidak benci pada Nabi Muhammad dan tidak benci kepada kita. Syarat untuk kita sentiasa bersama Allah ya, maksudnya kita tidak dibenci oleh Allah dan kita jangan pula benci Allah. Macam mana caranya?
Allah memberitahu pada ayat yang ke-9, fa ammal yatima fala taqhar, jangan marah kepada, tengking kepada anak yatim. Kemudian orang minta tolong, jangan tanhar, jangan kita mengherdiknya ataupun kata tak payahlah, derma je, jangan cakap begitu. Tak nak bagi kita senyap. Ya, orang minta tolong kita tak nak tolong, kita senyap. Jangan kita marah orang yang minta tolong tersebut. Dan yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita sebut, manifestasikan kebaikan-kebaikan yang Allah beri waktu kita berada pada zaman PKP ustaz ya. Bagi khabar-khabar gembira juga. Jangan kita menstreskan lagi keadaan masyarakat yang ada. Surah Al-Insyirah, surah yang ke-94, surah untuk kita lapang dada ya, dimudahkan urusan. Surah At-Tin, Allah memberitahu kepada kita bagaimana potensi kita terbaik. Ahsani taqwim, syaratnya ialah kita mesti berhukum dengan panduan daripada Allah SWT. Dan surah Al-Alaq, surah ke-96 adalah surah untuk kita baca dengan nama Tuhan. Dan tanda kita baca dengan nama Tuhan, tuan-tuan ya, terutama kita baca, belajar kat universiti, belajar kuliah apa sebagainya, petunjuknya itu ada pada ayat 19, tandanya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, iaitu kita makin banyak bersujud pada Allah, suka sembahyang tarawih, suka sembahyang malam, suka sembahyang sunat, dan membuat aktiviti-aktiviti waqtarib yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Masih ada lagi peluang untuk kita berderma ya, untuk kita membantu kawan-kawan lain. Surah Al-Qadar, surah 97, surah yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar, kerana orang yang baca Quran dia menghargai Lailatul Qadar, dan kesannya dia mendapat bayinah, dan kesan dapat bayinah penjelasan yang nyata itu, maka dia akan diberikan pada muka surat 599, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, diberikan syurga, Allah redha pada dia dan dia redha kepada Allah SWT pasal dia ikut cakap Allah. Dia ikut cakap Allah yang dia raikan pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Zalzalah, surah kita amat sensitif kepada amal kita walaupun sebesar atom. Sensitif sangat. Yang jahat pun kita sensitif, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Itu kesan orang yang dapat Quran, dan bila dia mendapat harta dia akan segan kepada kuda. Apa kaitan dengan kuda ustaz ya? Kuda pasal dia hebat-hebat di padang perang pun dia balik ke rumah tuannya. Bagi kita yang sudah bekerja hebat di tempat kerja dan sebagainya, kena kembali ke rumah Tuhannya, ke rumah Allah. Itu pengelajaran untuk kita ambil daripada surah yang ke-100. Surah Al-Qari'ah, Allah cakap tentang kita kena beratkan amal kita dan jangan banyak-banyakkan sahaja, seperti mana dalam surah At-Takatsur, surah yang ke-102. Dan surah Al-Asr, Allah beritahu kalau orang yang nak memberatkan amal, jaga masa. Jaga masa dengan iman, dengan amal baik, menasihati. Tuan-tuan share dekat Facebook tadi tu, sebenarnya itu adalah menasihati dengan kebenaran. Orang tak layan, orang kata lah nak tunjuk baik konon, wa tawasau bisabr, kita tidak akan rugi. Dan kalau katakan kita ada harta, ada pengikut, ada kelebihan, jangan kutuk orang. Itu surah ke-104, diikuti dengan surah Al-Fil, surah kebenaran kalau kecil Allah akan bantu ya. Kebatilan yang besar seperti gajah Allah akan hancurkan. Kita kena terus bersama dengan kebaikan walaupun kecil. Dan kalau kita dapat banyak nikmat dalam hidup kita, ekonomi, surah 106 menjelaskan falyabudu rabb hadzal bait, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan gunakan untuk menolong orang lain walaupun kecil. Dalam surah Al-Maun Allah nyatakan, surah ini kita baca sedikit daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-3 Ustaz. Al-Maun, surah Al-Maun. Okey. Baik. Sikit lagi nak habis Sikit lagi. Okey, kita bergerak sikit dengan faktor masa Ustaz. Ya. Okey, auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
Allah. Surah Al-Azim, Allah menceritakan dalam surah Al-Maun ini adalah pendusta yang menunggang agama. Ya, salah satunya dia tidak suka tolong kepada anak yatim, ya, dia salah guna anak yatim, ya, dia kumpul dana tapi dia masuk poket dia. Ataupun dia tidak menolong orang miskin, ataupun dia solat lalai solat dari segi masanya. Dia solat itu untuk dia menunjuk-nunjuk, nak tunjuk baik kepada manusia, bukannya nak tunjuk baik kepada, nak jadi baik kepada Allah Subhanahu taala. Dan juga dia menghalang daripada al-maun, maksudnya menolong perkara walaupun kecil. Jadi kalau boleh tuan-tuan, ya, di rumah ataupun di luar rumah kita ada peluang saja Ustaz, ya, bagi signal. Saya selalu kongsilah tuan-tuan sekalian yang baca ikut My Quran Time, pastikan bawa kereta bagi signal kalau nak ke kanan ke kiri. Kan, mengapa sampai tahap begitu? Pasal ada orang yang berat sangat Ustaz, kan, signal pun tak nak bagi kalau nak ke kanan ke kiri, orang pun susah. Padahal itu walaupun kecil, itu namanya al-maun. Ya, di samping kita bagi peluang orang jalan kaki melintas jalan, kucing makan ke, semua itu adalah tanda kita ini memang serius pada agama, bukan menjadi penunggang ataupun pendusta agama. Surah Al-Kautsar, surah 108, Allah kata kalau kita nak dapat banyak lagi kautsar, banyak lagi nikmat, kita kena buat dua perkara. Solat dan juga banyak berkorban. Insya-Allah itu akan menyambung legasi kebaikan kita. Kemudian pada surah Al-Kafirun, Allah menyatakan tentang peringatan agar kita ini jaga akidah dan ibadah kita. Surah An-Nasr pada halaman ataupun surah yang ke-110, untuk kita bila dapat kebaikan, pertolongan daripada Allah, berjaya sesuatu projek, termasuklah kalau khatam Quran, kita kena berborak-borak dalam hari raya nanti, kena tasbih, tahmid dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata ini milik saya, sayalah yang berjaya, tetapi kita kena beritahu Allah lah yang Maha Suci, segala pujian bagi Allah, dan kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Masad, kalau tuan-tuan ada kelebihan, jangan gunakan untuk menghalang daripada jalan Allah. Surah ke-112, surah Al-Ikhlas, kita buat sesuatu itu hanya kepada Allah, tanda kita ni ikhlas pada Allah, kita minta tolong hanya pada Allah. Waktu susah kita minta tolong hanya pada Allah. Lepas itu nak cakap pada manusia, silakan. Dan surah yang ke-113 mengingatkan kita bahawa ada banyak cabaran dalam hidup kita, salah satunya ialah orang yang hasad kepada kita, ya, yang kita minta Allah lindungi dengan baca surah 113. Nak jadi manusia, walaupun dah surah akhir Ustaz, ya, ada cabaran, iaitu ada was-was daripada khannas, iaitu kadang-kadang datang dalam bentuk jin tak nampak, menyebabkan kita rasa malas nak baca Quran, malas nak pergi sembahyang. Tapi yang keduanya, kadang-kadang kawan kita kata, engkau tak payah lagi sembahyang, nak tunjuk baik konon, kan. Itu namanya khannas daripada kalangan manusia. Kita berlindung, dan itulah surah terakhir daripada Al-Quran. Dah habis Ustaz. Masya-Allah. Kita doa pada Allah SWT. Manusia. Ya, nak bina silibus bina manusia ini, inilah dia. Jadi Ustaz, kita Ustaz, berdoa. ya. Kita minta Ustaz doa, pasal saya doa nanti lain kali Ustaz. Ya. Dah tempat muka surat ni. Sila Ustaz. Masya-Allah. Baik. Okey, alhamdulillah, kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita di bulan Ramadan, mengurniakan kepada kita Lailatul Qadar, dan Allah Taala menyenaraikan kita, mencatatkan nama-nama kita semua, sama ada yang hadir atau tidak hadir, yang melihat atau tidak melihat, sebagai hamba-hambanya yang dimerdekakan daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah akan segala amalan-amalan kami, ya Allah. Ya Allah, daripada setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat yang kami lafaz dan kami lantunkan, ya Allah, Kau terimalah semua bacaan kami, ya Allah. Terimalah akan kefahaman dan tadabbur kami, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah. Itulah adalah kemuliaan yang sangat sejati, ya Allah, apabila kami dapat istiqamah berterusan melakukan amalan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Muliakan kami dengan Al-Quran, ya Allah.
peliharakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, adabkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah kami dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah kami dengan sembuh daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, penawarkanlah kami dengan penawar daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kau akhirilah kehidupan kami ini dengan iman ya Allah. Ya Allah, kau akhirilah kehidupan kami dengan ihsan ya Allah. Ya Allah, kau akhirilah kehidupan kami dengan Al-Quran ya Allah. Allahumma khtim lana syahra Ramadan bi ridwanik. Ya Allah, akhirilah bulan Ramadan kami ini ya Allah dengan kami dapat masuk ke syurga-Mu ya Allah, dan kami dapat bebas daripada api neraka-Mu ya Allah. Terimalah segala amalan kami, solat kami, qiyam kami, tilawah kami, tadabbur kami, infak kami, sedekah kami dan semuanya ya Allah. Jadikanlah ia sebagai satu perkara yang akan memberatkan timbangan mizan kebajikan kami di hari akhirat kelak ya Allah. Terimalah akan amalan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau-Lah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Moga-moga Allah kabulkan doa yang diaminkan oleh rakan-rakan kita di online juga tadi, tuan-tuan yang berada di rumah. Kami ingin ucapkan terima kasih bersama ya pada hari ini, dan kita menjemput tuan-tuan juga terus ya bersama untuk menggerakkan tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Kita nak gerakkan ya Quran ini, dan masya-Allah bulan Ramadan ini ramai yang sudah pun khatam Quran, terkesan dengan bacaan imam ketika dalam solat tarawih, solat Aisyah. Ini antara perkara yang kita sasarkan bila kita menyumbang dalam tabung gerakan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita mengucapkan terima kasih Ustaz ya kepada Mufas yang membawakan rancangan ini untuk tuan-tuan semua agar kita terus bersama dengan Al-Quran. Jadi